Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita sambung lagi dalam topik struktur konsep mol mol dan persamaan kimia. Okay, subtopik yang seterusnya adalah tentang konsep mol. Ini juga adalah asas foundation kepada topik kimia, ilmu kimia ni. Konsep mol ni sangat-sangat penting lah. Okey, apa dia mol? Sebelum tu kita tengok pengenalan dia di sini. Okey, pengenalan di sini dia bagi perumpamaan dalam kehidupan harian kita. Kita biasa guna istilah seperti satu pasang, dozen. Okey, ini istilah-istilah yang biasa dalam kehidupan harian kita. Yang mana istilah ini dia mewakili kuantiti sesuatu objek lah. Contohnya satu pasang, satu dozen. Okey. Jadi kimia pun ada juga istilah-istilah dia. Istilah dia adalah mol. Okey. Kalau satu dozen ada 12, satu mol macam mana pula? Dia juga mewakili kuantiti bahan yang diwakili oleh satu mol. Okey, so menurut persatuan kimia ataupun short form dia IUPAC. Okay, mol ni dimaksudkannya adalah mengandungi, ni satu mol mengandungi 6.002 kali 1023 zarah. Maksudnya apa? 6 kali 10 kuasa 23. Berapa ribu juta tu ya. Itu diwakili oleh satu mol. Dan nilai ini juga digelar sebagai pemala Avogadro, Na. Okey, pemala Avogadro ataupun nombor Avogadro dengan simbol dia Na. Na ni bersamaan dengan 6.022 kali 10 kuasa 23. Jadi Na ni ataupun pemala Avogadro ni, satu mol ni ditakrifkan sebagai bilangan zarah. Satu mol, kalau satu pasang kamu tahulah ada dua, satu dozen kamu tahulah. Satu mol berapa? Satu mol sama juga dengan 6.0 kali 1023 zarah. Dalam erti kata yang mudah, satu mol mengandungi 6 kali 1023 zarah. Sebabnya mol ni dia merujuk kepada zarah bahan kimia. Kita tak sebut satu mol kotak tisu, tak ada. Satu dozen kotak tisu ada, tapi mol ni kita lebih relate kepada bahan zarah kimia lah. Okay, jenis zarah ni dia bergantung lah. Zarah ni bergantung. Kita dah belajar zarah ni dia ada 3 jenis kan, sama ada atom, molekul atau ion. Bergantung kepada jenis bahan dia. Okey. Jadi di sini dia bagi 3 contoh bahan. 3 contoh bahan nak dikaitkan dengan mol. Bahan yang pertama adalah kuprum. Okey, 1 mol kuprum. Jadi 1 mol kuprum berapa dia punya zarah? Adalah 6.02 kali 1023 zarah kuprum kan. Dan zarah kuprum adalah apa? Molekul ke? Bukan. Dalam kuprum ada atom. Jadi 6.02 ni mewakili atom kuprum. Kalau cikgu cakap cikgu ada 1 mol kuprum, bermaksud cikgu ada 6.02 kali 1023 atom kuprum. Faham? Okey, kalau kita tengok air, 1 mol air, bermaksud kita masih ada bilangan yang sama, 6.02 kali 1023 zarah air lah. Tapi air H2O. Air itu adalah H2O. Jadi bermaksud kita ada 6.02 kali 3. Adakah atom air? Tidak. H2O ni ada lebih daripada satu. Kita katakan molekul air. Molekul air.
Okey, satu lagi zarah. Kalau kita kata 1 mol natrium klorida, maka kita akan ada benda yang sama, 9.02 kali 10^3. Tapi kita tak cakap lah natrium klorida ni molekul, sebab dia bukan molekul kan. Dia adalah sejenis ion. Okey. Jadi ion 6 kali 23 ion natrium klorida. Jadi inilah kaitan antara mol dengan zarah. Okey, ada yang jenis atom, ada jenis molekul, ada jenis ion. Bergantung kepada apakah bahan yang kita rujuk tersebut. Boleh? Okey, seterusnya kita baca dulu ni bilangan mol dan bilangan zarah. Apa kaitan dia? Kat sini dia bagi penerangan ataupun mukadimah dia. Dia kata penggunaan unit mol adalah sama seperti unit dozen yang dalam kehidupan harian kita. Contohnya, kalau kita ada 2 dozen pensel, bermaksud kita ada berapa batang semua? 24 batang pensel. Jadi dengan cara yang sama, Avogadro juga kita boleh buat satu formula, buat satu formula seperti ini. Ni kamu catat dalam buku nota kamu. Ini adalah salah satu formula yang sangat penting dah, kaitan antara bilangan zarah dengan bilangan mol. So kena catat. 1 mol kamu tahulah kan bilangan zarah dia. Kalau 100 mol macam mana? Kita pakai formula ni. Okey, formula ni kita akan guna. Okey, jadi formula ni kita boleh manipulasikan lah. Tengoklah kalau diberi bilangan zarah, kita tukar-tukar lah macam matematik kan. Contohnya, biasanya kita cari bilangan mol. Tiba-tiba dia bagi bilangan zarah kan. Kita boleh ubah-ubah lah, manipulate lah kita punya formula kita ni. Okey, contoh soalan-soalan berkaitan pengiraan formula tadi. Okey, contohnya, contoh 3 ini. Berapakah bilangan atom yang terdapat dalam 0.2 mol magnesium? Okey. Tak apa, cikgu buat catatan sedikit. Okey, contohnya macam ni. 1 mol magnesium, berapa bilangan atom magnesium? Mestilah sama dengan nombor Avogadro kan. Iaitu mesti sama dengan nombor Avogadro dia. Kan? Iaitu okey. Mestilah sama dengan bilangan zarah sebanyak ini. Okey, soalan tanya kalau tapi soalan tanya 0.2 mol. Macam mana? Sama ada sebahagian yang kita boleh fikir logik kan. Kita darab je lah. Tapi kalau yang confused tu, kita terus pakai formula ni lah. Pakai formula yang kamu tulis tadi. Pakai formula tu, gunakan ni, nampak ni, pakai rumus ni, masukkan dalam je, kita akan dapat jawapan dia. Itu adalah kegunaan formula itu. Okey, boleh? Okey, kita tengok soalan yang seterusnya, soalan contoh 5 ini. Contoh 5. Sebuah balang gas berisi 2 mol gas oksigen. 2 mol gas oksigen. Okey. So, kita tengok soalan pertama. Berapakah bilangan molekul oksigen dalam balang gas itu? Okey. Kita terus pakai formula kita. Okey, so lebih kurang macam inilah. 1 mol oksigen bersamaan dengan 6.02 kali 10^3 molekul oksigen. Jadi soalan tanya, kalau 2 mol oksigen berapa? Kita darab 2 lah kan. Ataupun kalau yang confused, pakai saja formula. Maka kita akan dapat penyelesaian dia seperti inilah. 2 mol kali 6.03 mol. Okey. Jawapan dia 1.204 kali 10^24 molekul, bilangan molekul oksigen. Boleh kelas? Bilangan molekul oksigen. Sebabnya oksigen ni memang O2. Jadi bilangan zarah itu 1.2 tu mewakili
molekul oksigen, bukannya mewakili atom oksigen. Okey, mewakili bilangan molekul oksigen. Okey. Cuba tengok soalan B. Dekat sini ada sedikit cabaran lah. Seolah-olah macam soalan yang sama. Cuba kamu tengok soalan dia yang kedua ni. Okey, baca. Berapakah bilangan atom oksigen di dalam balang gas itu? Dia tanya lagi bilangan atom oksigen di dalam balang gas itu. Yang kita kira tadi apa? Yang kita kira tadi mewakili bilangan oksigen, tetapi bilangan itu adalah bilangan molekul. Okey, molekul ni adalah mewakili O2. Okey, O2. Tapi soalan yang kedua, dia tak nak bilangan molekul, dia tanya bilangan atom. Macam mana tu? Tak apa, kita tengok soalan ni kan cikgu cuba bagi perumpamaan yang akan mudah lah. Tapi sekarang kita baca dulu ni. Jadi dikata kat sini, setiap molekul oksigen terdiri daripada 2 atom oksigen kan. Maka bilangan atom oksigen di dalam balang gas itu sama juga dengan bilangan molekul oksigen kalikan dengan 2. Sebab dia ada 2. Jadi inilah jawapan bilangan atom oksigen berbanding molekul oksigen. Faham ke? Kena ada beza. Sebabnya oksigen yang asalnya adalah bilangan molekul, bukan bilangan atom. Oksigen tu adalah molekul. Tetapi soalan yang kedua ditanya dia nak hanya atom saja. Faham? Okey, tak apa, cikgu cuba bagi contoh yang lain nanti untuk kamu lebih faham lah. Okey. Okey, katakan cikgu bagi contoh di sini. Kita tukar sekejap. 1 mol tu kita buat perumpamaan nak bagi mudah. 1 mol tu sama dengan 5 zarah. Contohlah. Ini bukan betul. Ini hanya untuk untuk bagi orang faham lah. Contoh 1 mol ni 5. Tak payahlah sampai kali 10 kuasa 23. Walaupun itu yang betul. Ni hanya contoh. Jadi contohnya cikgu ada satu barang yang kita panggil bongkah. Bongkah ini terdiri daripada apa? Satu bongkah ada dua kotak. Kan? 2 kotak. Faham? Bongkah. Dalam bongkah tu ada berapa? Ada 2 kotak. Jangan tengok yang lain. Tengok ni 1 mol sama dengan 5. Dan cikgu nak menceritakan tentang bongkah. Bongkah itu terdiri daripada 2 kotak. Okey, kalau cikgu ada 1 mol bongkah. Okey, cuba tengok. Kalau cikgu ada 1 mol bongkah. Kalau cikgu ada 1 mol bongkah, bermaksud cikgu ada berapa? Ada 5 bongkah ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? Kalau 1 mol bongkah, bermaksud cikgu ada 5 mol bongkah. Ataupun sebenarnya kita boleh katakan sebagai dalam kerti lain kita ada 5 molekul lah, sebab setiap satu ni mewakili 2 kan. Kalau 2 tak bolehlah atom kan, dia mesti molekul bongkah. Boleh kelas? Molekul bongkah. Jadi okey, seterusnya soalan dia adalah untuk 1 mol bongkah ni ada 5 molekul bongkah. Yang mana soalan yang seterusnya adalah dalam 5 molekul bongkah ni ada berapa kotak? Soalannya ada berapa kotak? So, ada berapa kotak dalam 1 mol bongkah ataupun 5 molekul bongkah ni? Cuba kamu kita ada berapa? Ada 10 lah kotak kan? 10 kotak. Okey, ada 10 kotak dalam 5 bongkah atau 5 molekul ataupun mewakili 1 mol. Jadi nampak
bongkah ni kita anggap sebagai molekul lah. Kotak ni kita anggap sebagai atom. Boleh kelas? Okey, jadi kesimpulannya, bahan kalau kita yang melibatkan molekul, bahan yang melibatkan molekul, dia boleh tanya, pertama dia tanya molekul, yang kedua dia tanya tentang atom. Bila nak tanya atom tu, macam mana kita nak cari? Mudah sahaja, kita tengok formula dia. Kalau formula dia kalau formula dia O2, bilangan mol ni mewakili molekul dia. Kalau nak cari atom, senang je. Molekul tu kita darab dengan 2. Nampak ada 2 sini. Ada dua atom dalam tu. Kalau disuruh cari bilangan atom dalam yang ni, darab berapa? Ada berapa unsur dalam ni? 2, 1, 3. Darab dengan 3. Darab dengan 4. Untuk mencari atom lah. Kalau dia tak tanya atom, jawapan kamu tu dalam bentuk molekul lah. Tak tahu lah kamu faham tak faham ni. So itulah perumpamaan dia. 1 mol bukan dengan 5. Ini cikgu bagi perumpamaan saja. Okey, berbalik kepada ni tadi. Kalau soalan tanya berapakah bilangan mol oksigen, ini jawapan dia. 1 pun tak perlu darab. Ini jawapan dia. Tetapi kalau daripada bahan molekul itu dia nak cari atom, baru kamu darab dengan, nampak ni, O2. O2 2 kan, darab dengan 2. Untuk cari atom dia. Yang ini hanya melibatkan bahan yang bentuk molekul. Kalau bahan tu atom macam ni memang atom kan. Magnesium, logam magnesium memang atom. Dia akan cari atom dia tak akan cari molekul sebab dia memang dah atom. Tapi kalau bahan itu molekul macam ni, dia boleh tanya 2, sama ada dia tanya molekul ataupun atom. Tapi kalau dia nak cari atom, kamu kena darab dengan dia punya pekali depan tu. Boleh Okey, so itu saja. Untuk aktiviti kali ini, untuk kepengukuhan, kamu boleh buat aktiviti 3.5 ni. Kamu jawab soalan, tanda. Buat dalam buku nota lah. Buat soalan ni. 1. Nampak, tengok soalan dia. Ada yang tanya bilangan atom, ada yang tanya bilangan molekul. Kalau dia dah molekul, tak perlu nak macam tadi dapat jawapan, itulah molekul Okey, cuba 1, 2, 3 ni cikgu tak nak buat takut confuse 1, 2, 3, 4. Ni bilangan mol. Ni dah belajar ke tadi? Dah belajar kot ni Cuba buatlah. 2. Cikgu nak cari yang atom molekul tadi. Ini cuba jawab nombor 6 ni. 1, 2, 4, 6. Okey, 1, 2, 4, 6 buat dalam buku nota. So inilah aktiviti untuk kelas hari ni Okey, cukup setakat itu. Okey, sebelum cikgu rasa cikgu nak kena terangkan juga ni nombor 4 ni macam tak ada contoh tadi tak apa. Cikgu ambil soalan A ni, kita jawab sama-sama. Okey, ini terbalik. Dia nak tahu bilangan mol pula. Dia beri atom plumbum ada 6.02 kali 1024. Jadi berapa bilangan mol plumbum? Kita tahu 1 mol plumbum sama dengan berapa? 1 mol plumbum sama dengan berapa kelas? 6.02 kali 1023 kan? Apa? Atom ke molekul? Atom lah. Atom plumbum. Macam ni kan? 1 mol plumbum sama dengan banyak ni. Okey, tapi dia nak 6.02 kali 1024, bukan 23, atom plumbum. Jadi berapa mol plumbum? Okey, so ini persoalan kita. Macam mana nak buat macam ni? Adakah 1 mol? Tidak. 1 mol 23 dan 24. Okey, so pakai saja formula ni. Pakai saja formula ni, iaitu okey, cikgu dah buat tadi. Bilangan zarah dia yang diberi 6.024, nombor Avogadro 23.
So kalau kamu bahagikan pakai kalkulator, kamu akan dapat 10 mol. Jawapan dia 10 mol. Mesti wajib tulis mol. Kalau kamu buat 10 salah. Dia ada unit, unit dia mol. Mol unit dia adalah mol. Boleh? Ini contoh, cikgu bagi satu contoh. Jadi cuba jawab yang lain. Pakai formula ni. Kalau kamu tak tahu, pakai formula ni. Sebab kadang-kadang dia tukar-tukar variable dia. Okay? So cuba yang lain. Dekat sini soalan nombor 4 ni dia tak tanya pun atom tukarkan atom molekul, tak ada, dia tanya mol saja. So kamu boleh jawab ni, boleh selesai direct seperti ini, tak perlu nak darab lagi dah. Okey. Yang soalan yang macam tadi tu, macam ini, yang macam ada kejap-kejap molekul, kejap-kejap atom tu, itu adalah contohnya nombor 6 ni. Nombor 6 ni cuba kamu buat. Okey, nanti mana-mana yang tak faham kita boleh bincang lagi. Okey, itu saja kelas hari ini. Terima kasih.